ada gangguan. Okey, TV rosak. Kan? Jadi kita dah sambung je, kita baru je beli TV yang besar sikit, 50 inci kan. LCD, HD. Tadi jenama TV Aliong, sekarang nama Samsung. Samsung ke? Kita sekarang jangan main brand. Apa tu, brand tidak melambangkan TV tu best. Sekarang ni apa tu, kalau kita beli alat elektronik, kita tengok keperluan kita. Lepas tu sama ada dia serve tak purpose untuk berapa tahun kita boleh pakai. Macam saya tak tengok kat Samsung tu semua sebab apa? Main brand ni dia jadi mahal. Sebab macam kita beli phone Samsung dengan beli Vivo kan, tidak mahal Samsung kan, tapi they are brands lah. Macam TV hari tu, TV rosak. Mula tu Samsung. Lepas tu belilah satu lagi, pergilah cek TV. Saya jumpa lah TV ni apa ke brand ni. Dan dia tak ternama tapi baguslah. Boleh lah. Smart TV lah tapi. Smart TV lah, betul. Smart TV lah. Sebab masa tu kita, masa ni kan dah orang dah smart TV. Lepas tu kalau kita nak buat apa, kalau kita nak macam kita berWhatsApp, video WhatsApp dengan family kan, kita nak tengok gambar besar-besar, kita boleh terus share dekat skrin. That kind of thing lah. Lepas tu dia tak mahal. Kalau yang apa tu, yang lain nak beli Skyworth, nama dia Skyworth. Boleh beli Dr. Iwan? Boleh. Okay. Masuk dalam senarai tu. Dalam senarai ya? Rakan-rakan kita yang lain sebab dah ada semua, insyaAllah. Okey, kita nak mula ke? Boleh ke rasanya? Boleh ya? Okey. Sambil je kita bagi rakan-rakan yang masuk, jadi kita masuk semula lah. Okey, tak apa. Okey, kita mula dulu. Okey, pasal peserta boleh apa tu, boleh kalau boleh pesan sekali lagi daripada rakan-rakan yang lain. Kalau ada yang kenal, bagi tahu pada mereka yang memang kita terputus sekejap tapi kita masih lagi bersiaran. Jadi kita mula tanpa kita tunggu macam tadi semua. Ya sayang, biasalah anak biasa tanya, ya sayang sekejap. Cantik. Okey, bye. Biasalah anak perempuan dia akan tanya, dah siap semua kan? Cantik tak Baba? Cantik tak? Ya, selagi kita tak cakap tu, selagi itulah dia tak nak pergi. Apa saya dah cakap dah, dia cantik, dia dah pergi dah. Boleh sambung. Dulu semua anak lelaki. Jadi tak ada yang apa tu, yang songan-songan macam ni kan. Jadi bila ada anak perempuan, oh macam ni perangainya. Begitu. Surprise. Okey. Jadi kita mulakan semula. Okey, kita kembali pada Dr. Zuro ni. Tadi kita terhenti dekat bahagian apa tu, kelestarian. Papan. Last dia. Namanya pasal greenhouse effect. Kita boleh mula balik daripada itu. Terima kasih. Okey. Sebenarnya dah habis dah tadi kan, dah tempo. Tak apalah, saya bercakap seorang-seorang rupanya. Lala tengok ke mana dah pergi ya? Hilang habis. Aduh, tak apalah, kita rewind sikit. Kita rewind sikit. Okey, saya ulanglah berkaitan dengan kelestarian ataupun kemampanan ya. So sebenarnya dia sama, konsep mampan, lestari tu sama. Mampan mungkin kita dah dengar sebelum ni, lestari dia mungkin lately kan ya. Kalau bidang akademik ni dia orang sekarang ni guna lestari lah ya. So dia merupakan proses untuk kita mengekalkan perubahan dalam cara yang seimbang ya, supaya alam sekitar kita tu kita balancekan dengan penggunaan ataupun pengeluaran yang kita lakukan seharian lah ya. Jadi kalau dulu kita lihat ya, laporan Brundtland ada menyentuh ya berkaitan dengan konsep kemampanan ini ya. Konsep kemampanan iaitu yang dimulakan di Brazil ya, Rio de Janeiro ya, 1992 ya. So kenapa mereka ni, sebab kita lihat ya, amalan kelestarian itu berkurangan ya. Kalau dulu kalau kita perhatikan di rumah-rumah kan ada tadahan hujan kan dalam tong-tong ataupun pasu kan pasu yang besar tu dibuat tadahan hujan. Tapi sekarang ni kita lihat tak ada ya. Kemudian masa saya buat kajian tentang perumahan lestari pada tahun 2009 tu, kita cuba nak terapkan balik konsep sistem tadahan air hujan tu dalam kawasan-kawasan perumahan ya. Jadi di situ kita lihat bahawa kita ada sumber air yang banyak sebenarnya. Hujan kan Allah Ta'ala bagi kepada kita tu sumber rezeki yang free je. Tapi kita tak gunakan dengan sebaik yang mungkin. Kita buang begitu saja. Sedangkan kita boleh gunakan sumber air tu untuk
katakanlah masa dulu kita guna untuk basuh kaki kan so sekarang ni mungkin kita boleh guna untuk siram pokok-pokok bunga dan basuh kereta dan sebagainya lah dan melalui satu proses tertentu lah sebab air itu pun mungkin ada mengandungi asid dan bahan-bahan pencemar kan Jadi di situ kita lihat bahawa konsep kelestarian ini memang dimulakan dah lama dah 1992 itu, tapi sebelum tu kita ni secara tradisional kita dah gunakan kita dah gunakan yang itu cuma kita tak maklum kan tapi lately ni bila kita ni rupanya kita dah guna pun benda-benda ni sebelum ini kan Jadi kita sebagai pengguna pula kita lihat di situ kita kena mengamalkan konsep penggunaan lestari lah kita menggunakan sesuatu atau pembarangan dan perkhidmatan itu untuk memenuhi keperluan asas kita supaya kita mencapai kualiti hidup yang kita inginkan dan kita nak berada dalam suasana environment yang baik kita nak berada dalam suasana yang sekarang ni kita rasa walaupun saya dekat area rumah saya ni sosong kuku kita kata musimnya tapi bahannya panas so itu adalah salah satu faktor mungkin yang disebabkan oleh kita jugalah penggunaan tangan-tangan kita sendiri kan yang menyebabkan masalah ozon kita nipis ini berlaku pemanasan global yang kita hadapi sekarang ni tidur malam pun panas kan kalau tak ada aircon lagilah panas kan aircon pun salah satu juga yang boleh menyebabkan penipisan ozon tu jadi kita tak digalakkan menggunakan aircon sebenarnya lah Okey, dan dari sudut pandangan Islam pun kita lihat dia merupakan suatu konsep yang dianggap sebagai suatu tuntutan untuk kita berlaku adil. Adil kenapa? Kita nak berlaku adil bukan sekadar adil dengan manusia kan kita nak adil dengan environment kita, persekitaran sekeliling kita. Kita kena adil. Sebab Allah Taala jadikan bumi ni untuk kita uruskan. Jadi kita kena uruskan dengan baik supaya tidak berlaku banjir kan tsunami dan sebagainya lah itu yang menyebabkan masalah yang timbul lah kesan daripada kita and then dari segi berhemah dalam penggunaan and then berhikmah dalam membuat suatu keputusan serta mengambil kira konsep kemaslahatan ummah supaya kita akan berada dalam keadaan yang sejahtera lah kita nakkan yang itu kesejahteraan dalam kehidupan Kemudian lately ni dalam tahun 2015 kita dah lihat tentang ada satu lagi iaitu SDG kan Sustainable Development Goal iaitu matlamat pembangunan lestari. Kita ada 17 matlamat So antaranya yang berkait dengan kemiskinan, yang berkait dengan penggunaan pengeluaran alam sekitar dan sebagainya 17. Dan yang saya ambil yang khusus untuk kita sebagai pengguna iaitu yang berkait dengan penggunaan sumber dan juga pengeluaran yang kita rasa bertanggungjawab di pihak kita. Kita sebagai pengguna apabila kita melakukan aktiviti yang di rumah pun sebagai suri rumah tangga, sebagai ibu kan kita yang menguruskan sampah di rumah ataupun bahan buangan. Jadi kita kena bertanggungjawab terhadap sampah kita. Jadi kalau boleh kita cuba meminimumkan sampah yang ada supaya dia boleh meningkatkan kesejahteraan kita lah. Okey, dan yang seterusnya cara ataupun bagaimana untuk kita terapkan melalui penggunaan sumber-sumber asli ataupun bahan buang lah kan. Kalau dulu kita lihat, mungkin saya sentuh tadi tentang apa ni, selain daripada kita guna tanahan tu, kalau dulu kita lihat untuk buat apa ni, bumbung rumah. Belum ada zinc masa tu kan, kita gunakan atap nipah kan. Untuk kita buatnya, sebab saya sendiri terlibatlah di situ Okey, jadi kita jadikan apa ni atap nipah tu sebagai bumbung and then mengkuang kita boleh jadikan dia sebagai tikar kan so itu adalah daripada sumber-sumber asli yang kita ada daripada Dr. Iwan cakap tadi tu okey iaitu daripada tempurung kan mungkin kita buang je tempurung tapi sebenarnya kita boleh gunakan kita asah dia cantik-cantik bersih kemas so kita boleh jadikan dia sukatan kan so orang dulu-dulu memang dia kreatif dia gunakan dia untuk menjadi sukatan sukat beras sukat air dan sebagainya guna tempurung je kan Okey, dan apa yang perlu kita terapkan? Yang pertama adalah melalui pengetahuan lah. Pengetahuan ni mungkin kita boleh through webinar macam ini contohnya kan. So kita bagi maklumat kepada masyarakat ataupun seminar ke bengkel ke and then melalui program-program advokasi. So saya banyak terlibat juga dengan program advokasi sebelum ini yang bertemu secara langsung dengan masyarakat. Walaupun lately ni ada program tapi kita terpaksa buat secara online lah. Nak buat macam mana kan keadaan mendesak sekarang ni kita tak boleh nak face to face jadi terpaksa online tapi program tetap dilaksanakan. Cuma ada satu program yang memang komuniti nak sangat mungkin saya akan lepas ni discuss baliklah dengan mungkin Dr. Irwan kan cakap Dr. Saiful, Dr. Haikal kan so mereka amat berminat untuk menghasilkan produk-produk yang terbuang ini
yang kita hangat perkatakan sekarang ni untuk kita upcyclekan dia menjadi bahan yang ada nilai, ada value di situ. So insyaAllah. Sebab sekarang tak boleh nak face to face, jadi pun saya pun tergendala tentang projek ataupun program itulah. InsyaAllah nanti kemudian kita akan teruskan. Okey, yang seterusnya mungkin sikap kita. Sikap kita sebagai pengguna. Mungkin kita ada yang dah tahu, ada yang dah sedar kan, tapi bagaimana kita nak berambil ataupun nak bertindak daripada situ. Kita kena proaktif lah. Bukan sekadar mendapat info tapi kita tak lakukan. Jadi burn je gitu kan. So kita kena praktiskan. Okey, yang seterusnya menjadi amalan kita. Amalan pembudayaan ni, nak membudayakan amalan lestari ni. Bukannya suatu yang kita rasa dia adalah memang kebiasaan kita dah, tapi nak jadi amalan tu yang susah. Walaupun kita ada knowledge, kita ada sikap yang baik, tapi amalan tu yang menjadi masalah kepada kita, kan? Jadi contoh yang biasalah, nak menjimatkan elektrik. Kadang-kadang kita tinggal je macam tu kan. Kita nak turun ke bawah, kita lupa tak tutup elektrik. Itu je amalan yang biasa kan. Jadi nak jadi keamalan tu bukanlah sebenarnya tak susah pun, cuma kita kena ada kesedaran lah di situ. Sebab kita fikirkan alam sekitar kita tak nak dia rosak disebabkan kita. So saya rasa sampai setakat itulah yang tadi Dr. telefon kan. Kalau ada soalan nanti boleh tanyalah. Alright. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zurani. Okey, pasal kelestarian ni kan, kelestarian dan juga elektrik. Dia time COVID ni duduk rumah tu, itulah kelestarian kita yang paling kita risau sekali. Dan kelestarian poket. Oleh kerana elektrik tu semua orang duk pakai kan, pula kita ni gatal hari tu beli aircon banyak-banyak pasang. Jadi dah tak lestari elektrik, dah tak lestari poket sebenarnya. Dia yang ambil yang last sekali lah. Tidak lestari poket. Kita banyak kena keluar duit untuk elektrik. Yang elektrik ni pun ya Allah kenapa mahal sangat, bagilah murah sikit time COVID kan. Tak apalah, nanti kita telefon TMB. Kenapa mahal sangat? Macam tu. Okey, terima kasih. Jadi kita akan seterusnya kepada soalan seterusnya kepada Dr. Azkiah. Okey, menurut doktor, bagaimana produk-produk yang dihasilkan dapat dipasarkan atau diniagakan? Dan boleh tak terangkan tentang platform yang mudah dan juga teknik pemasaran yang baik? Okey, terima kasih Tuan Moderator. Bila kita menyebut tentang produk ni, macam mana kita nak marketkan produk ni, kita juga kena lihat bagaimana seseorang usahawan tu nak marketkan produk. Kita akan lihat diri dia dulu. Bagaimana seseorang usahawan ni. Kalau ikutkan kajian-kajian lepas, mereka mengatakan hasil kajian lah menunjukkan kalau orang ni jenis extrovert, dia boleh jadi seorang usahawan. Tetapi dunia hari ini dah bertukar sebab sekarang ni dunia internet kan, semua dunia online. Jadi orang yang duduk dalam rumah, yang duduk diam-diam, orang yang bersikap introvert juga boleh jadi seorang usahawan. Okey. Jadi bagaimanakah produk yang dihasilkan ini dapat dipasarkan? Okey. Kita boleh pasarkan produk kita melalui online dan juga offline sebenarnya. Jadi kita lihat kat sini orang yang extrovert ni dia mudah bersosial kan, dia mudah berbual dengan orang, dia tak segan-segan berinteraksi tetapi orang introvert ni dia pemalu dia bukan tak nak berinteraksi, dia berinteraksi juga tapi dia mungkin prefer online punya communication jadi sekarang ni para penonton semua tak kiralah siapa diri anda, anda seorang extrovert atau introvert, orang dan juga kalau dalam kelas saya kita orang melihat dari segi personality types A dan types B. Sebenarnya untuk menjadi usahawan ni, kita perlukan minat yang paling utama. Yang itu. Tak kiralah anda extrovert ke introvert ke,
Tapi sebenarnya dia berminat dengan apa yang dia nak buat. Okey. Jadi dalam dunia internet ya zaman sekarang ni kita boleh pasarkan produk-produk melalui online. Itu yang the best lah sekarang ni, apatah lagi kita hanya duduk di rumah sahaja, ya, tak boleh nak keluar. Ya. Kalau keluar pun ada hal-hal yang tertentu. Ya. Jadi produk-produk macam hasil kraft tangan ni, ya, kita boleh pamerkan ya dalam kita sebut digital marketing punya line lah ya. Contoh seperti Lazada, Shopee ya. Dan saya lihat sekarang ni dalam komuniti tertentu ya, mereka dah set up ya, mereka dah develop mereka punya shopping online sendiri. Ya. Contohnya ada satu komuniti ni ya, dia buka satu rangkaian di mana ahli-ahli dalam grup tersebut ya boleh marketkan produknya dalam nama online tu. Ya, ada dalam online tu. Ya. Bukan saja di kawasan bandar. Baru-baru ni saya pergi di Kampung Gajah, even di Kuala Kangsar juga, ya, telah ya anak-anak muda telah set upkan business online community. Ya. So dia membantu bukan saja orang dari kampung-kampung ni ya, makcik-makcik ni ya, mereka bantu untuk marketkan produk-produk luar bandar dalam online tersebut. Ya, so kita tahu kan orang muda terutama generasi Y, mereka cepat ya, mereka pick up dengan digital marketing. Ya, so usaha mereka tu membantulah semua golongan ya untuk marketkan produk dalam digital ya, dalam internet. So hasil kraft tangan ya, pada saya lah hasil kraft tangan ni memang sangat mendapat tempat dalam kalangan peminat-peminat seni ya, dan peminat yang suka pada perhiasan-perhiasan ya untuk dalam rumah ya. Jadi kita boleh marketkan produk-produk tersebut ya, bukan saja dalam Malaysia tetapi juga di luar negara melalui digital marketing tu ya. Okey. So baru-baru ni ya, dalam kelas saya yang terbaru mengajar pelajar-pelajar perusahaan keluarga ya, grup yang ini ya, grup muda ni mereka sukakan platform TikTok. Ya, kita ingatkan YouTube, rupanya kita dah ketinggalan. Ya, TikTok. Ya, sebabnya mereka kata Dr. TikTok tu lagi menarik, dia kata. Ya, sebenarnya TikTok tu adalah satu platform yang sangat bagus untuk memasarkan produk. Ya, baru-baru ni mereka memasarkan produk berasaskan pulut ya melalui TikTok ya. Jadi TikTok ini dia mengambil masa 20 saat saja. Ya, mereka tak boleh lama-lama. Kalau macam YouTube kita boleh ambil masa kan, kita nak describe produk ni, kita nak tunjuk gambar ni ya. So dia ambil masa yang lama. Tapi TikTok dalam tempoh 20 saat itu yang terbaik. Ya. Jadi kita kena lihat juga kita punya pengguna kita siapa, bakal pembeli kita siapa. Ya, seperti yang Dr. Irwan ada sebut tadi, segmentation market ni. Ya, siapa orang yang kita nak target. Ya. Jadi dalam TikTok ni memang 20 saat dia punya, biasa mereka akan tunjuk gambar, ya, gambar-gambar yang menarik dan sedikit info yang ringkas. Ya. So dalam program ini ya, kita mungkin lihat pelbagai platform lah ya, sebab kita akan produce ya, produk yang kita nak marketkan adalah hasil kraft tangan dan juga baja kompos yang berkualiti ya. Sebab sekarang memang orang suka menanam di rumah sendiri ya. Ramai yang kita tengok mereka guna baldi ya, untuk tanam pokok-pokok dalam rumah ya. Even saya sendiri pun ya dah bermula. Dulu saya dekat rumah dengan Dr. Zuroni. Dr. Zuroni ni husband dia dan dia pun rajin bertanam ya. Jadi saya pun sekarang dah COVID tak boleh keluar rumah, tak tahu
Yelah petang-petang kita pun nak ambil angin kan, kita tanamlah bayam Brazil ya. So saya pun lihat saya punya jiran-jiran pun dah mula menanam, ada yang tanam kunyit ya. So satu perkara yang sangat baguslah ya. So baja kompos ni kita boleh marketkan ya dalam kalangan jiran-jiran kita, dalam komuniti kita ya, secara offline. Itu tak perlu secara online ya, secara offline. Kalau baja kompos tu berkualiti, insya-Allah ya, ramai dia punya bakal pembeli dia. Okey. Selain daripada TikTok tu ya, kita rasa kita akan gunakan juga pelbagai platform lah ya, seperti YouTube ya, Facebook ya, IG ya. IG dengan TikTok memang popular dalam kalangan generasi Y ya. Budak-budak muda baru ni mereka suka TikTok ya, dan juga IG ya. Grup-grup kita ni yang 40-an ni Facebook ya, YouTube ya. Jadi tapi apa yang saya lihat ya berdasarkan hasil kajian dan pembacaan ya, masih ramai lagi ya pengguna-pengguna Facebook dan YouTube ni ya. Bakal pembeli kita ni dia pelbagai karakter ya. Ada kalangan bakal pembeli kita ni seorang yang visual ya. Dia suka lihat produk yang cantik-cantik kan, jadi dia nak tengok produk tu macam mana ya. Jadi kalau kita buat bisnes online ya, kita paparkanlah ya gambar kita, gambar-gambar produk kita ya. Jadi kalau macam baja kompos, selain daripada kita tunjukkan baja kompos tu, mungkin packaging baja kompos tu yang menarik minat dia ya. So kita kena lihatlah nanti masa dalam program kita nanti ada kelas yang menunjukkan packaging tertentu ya, warna packaging ya, reka bentuk packaging ya. So produk-produk ya seperti yang tadi ya pengarah wazan kita ya, Dr. Razali dah mention, kita ni menghasilkan produk-produk yang dah cantik-cantik, yang berkualiti, tapi macam mana tak boleh marketkan ya. Jadi kita kena lihat ya, bila kita nak pasarkan produk ni ya, kita lihat bakal pembeli kita macam mana ya. So manusia ni, bakal pembeli ni ada yang visual, dia memang nak tengok yang produk-produk cantik. Selain daripada tu ya, ada juga bakal pembeli kita ni dia suka orang recommend. Ya, orang recommend kan, okey ni produk ni cantik, produk ni bagus digunakan. Dia suka dengar words-words yang macam tu, dia percayakan ya kawan-kawan dia ya. Itu mungkin secara offline ya. Kan kita masih boleh berkomunikasi kan secara Zoom ya. Apa lagi? Kita boleh WhatsApp. Ya, kita boleh masih berkomunikasi setiap hari. Jadi kita boleh marketkan produk kita ya dengan pelbagai cara. Dan satu lagi, ada juga bakal pembeli kita ni, dia suka tengok, dia seorang yang auditory ya. Jadi kita boleh insertkan gambar tu ya, gambar produk kita, dan kita masukkan lagu-lagu ya ataupun muzik ya. Jadi yalah, bakal pembeli kita ni kita kena kenali bagaimana ya mereka punya karakter ya. Selain daripada platform yang kita nak gunakan ya, bakal kita punya pembeli pun kita kena pekalah, kita kena tahu ya. Jadi okeylah, saya rasa kita akan fokus ya kepada online punya ya digital marketing untuk kali ini ya. So dia selaraslah dengan situasi kita pandemik COVID-19 dan juga bakal ya post pandemic nanti. So daripada hari ini kita kena bermulalah ya belajar tentang digital marketing. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih doktor. Apa tu atas penerangan tadi. Okey, jadi kita dah tahu dah apa ni, buatlah macam-macam mana pun apa ni dengan keadaan sekarang, dan juga saya rasa selepas ini the best platform ataupun platform terbaik kita pada kali ini ialah platform digital. Dan kita tahulah oleh kerana first
dia boleh capai pada satu masyarakat yang lebih luas dan juga dia free. Ya, Bayar, dia free. betul. Dan juga kita sebenarnya boleh marketkan dengan cara kita sendiri, dengan kreativiti kita sendiri. So it's not only kreatif bagaimana kita nak menunjukkan barang tersebut, kita juga kreatif bagaimana kita nak pasarkan dia. Contoh ambil macam orang ada produk, dia gunakan influencer makan tapi terkinja-kinja berjoget. Ni mungkin contoh tu tak berapa nak bagus lah, tapi it's work sebenarnya. It's work. Sebab apa, sambil orang tu tengok influencer tu terhigit-higit, dia nampak makan dan dia nak cuba. Saya masih lagi nak proses kenapa nak kena buat, sebab apa tu dia lah, kalau tengok dekat sini rambut putih. Maksudnya saya pun dah tua. Jadi saya pun masih lagi nak menyelami sebenarnya kenapa macam tu. Karakter manusia berbeza. Itulah dia. Tapi saya masih lagi nak, tapi it's work. So kita terpaksa akur lah apa tu dengan cara yang begitu, dan insyaAllah. Okay, jadi kita seterusnya, this is last round untuk kita punya soalan jawab kita. Jadi kita sampai kita kepada Dr. Irwan. Okey, kita sampai untuk Dr. Irwan tolong terangkan tentang program yang kita tawarkan ni. Kita dah cerita tentang pemasaran, kita dah cerita tentang sampah, kita dah cerita tentang sampah boleh jadi apa, boleh jadi macam mana. Lepas tu kita dah terangkan persampahan apakah yang boleh kita tukarkan untuk menjadi duit. Jadi sekarang ni, apa program kita yang kita nak bagi pada penonton? Apa yang kita nak bagi pada rakan-rakan kita yang dekat UPM ni? Berdasarkan daripada forum kita ni lah. Dan dan seterusnya cuba rumuskan secara ringkas. Ya, Dr. Irwan, silakan. Okey, baik. Terima kasih Dr. Saiful. Saya rasa macam ni macam nak mempromosikan lah, mempromotkan program kita apa yang kita nak akan laksanakan. Seterusnya akan datang ni. Apa dia? So ini merupakan satu permulaan forum ini sebenarnya. Kita nak nak warm up lah, nak bagi tahu, nak kecoh-kecoh lah sebenarnya. So kita ada projek besar sebenarnya. Saya boleh kata projek besar lah. Dan projek ini merupakan satu projek perintis, di peringkat UPM. So perintis maksudnya kita dalam konteks perintis itu, dalam konteks menggunakan barang-barang kita semula menghasilkan produk-produk yang boleh dikomersialkan. So sasaran kita pada awal ni adalah golongan B40 atau golongan asnaf di kalangan di kalangan kaki tangan UPM sendirilah dulu kita di peserta. So kita menggalakkan kita yang diberi nama projek Zero to Hero. Zero tu maksudnya ada di kalangan kita ni berminat untuk menjadi usahawan, ataupun dia berminat nak buat ni tapi tak tahu macam mana cara. Dah cuba jual pisang tak jadi, dah jual menjahit tak jadi. So mungkin menggunakan kaedah daripada kita semula ni, inilah mungkin jalan yang Allah tunjukkan untuk mereka, bantu mereka. Kita hanya kita membuka projek Zero to Hero ni, kita nak lahirkan usahawan-usahawan yang mana daripada yang daripada golongan B40, golongan asnaf. Kita mula dengan kaki tangan UPM dahulu. So kita mulakan kaki tangan UPM ni, kita nak kita bagi pendedahan kepada mereka. Kita akan kita train mereka, kita ajar mereka bagaimana barang-barang yang terbuang ni, apa barang terbuang yang boleh dijadikan produk, bagaimana sistem makanan tu kita proses dia jadi kompos. So kita kan ajar daripada peringkat awal sampai ke mereka boleh komersial, sampai mereka boleh jual produk tu dan mereka pasarkan, dan kita akan daftar sampai kita daftarkan mereka syarikat. So yang mananya penaja utama kita ialah Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowment Universiti Putra Malaysia, yang sebagai penaja utama program ini, projek ini Zero to Hero at Wazan ini, akan membantu kita untuk merealisasikan hasrat peserta kita ini untuk jadi usahawan, yang mana kadang-kadang kita fikir ni kadang kita asyik memberi je kan, bagi umpama dia punya umpama ni kita bagikan je. Now kita tak bagikan dah, kita bagi pancing pula.
Pancing ni kita maksudnya umpama kita pancing, kita ajar mereka, kita train mereka, kita bagi solusi-solusi dan bagaimana ni benda-benda yang guna kaedah pendekatan simple and effective. Maksudnya mudah dan benda tu boleh dan relevan untuk dia ada nilai komersialnya. So kita akan ajar mereka sampai mereka boleh jual lah. So seterusnya projek perintis berjaya. So kita akan besarkan projek ini ke peringkat kebangsaan lah, peringkat daerah, komuniti di luar daripada universiti dan juga peringkat-peringkat APT lain, dan kita akan libatkan banyak agensi-agensi kerajaan juga bukan kerajaan untuk membantu golongan lain. Yang saya percaya pada ketika ini ramai di antara kita yang hilang pekerjaan, yang tak tahu nak buat apa dan bagaimana nak cari duit. Yang kata nak bendera putih naik kan, yang bendera putih tu. So inilah caranya kita nak bantu mereka kan. So mana mereka fikir mereka bukan kita percaya mereka bukan saja nak naik bendera putih, mereka start tu maksudnya tak tahu nak buat macam mana, mereka tak ada idea. So kita mulakan dengan projek-projek begini, kita sparkkan mereka dengan projek-projek kita semula yang mana menggunakan sumber-sumber yang dekat ada dekat mereka. So yang ada dekat rumah mereka tu, contoh ada benang, ada tali, ada apa, kita ajar mereka daripada sumber-sumber tu, kita ajar mereka nak hasil produk tu bukan sahaja produk untuk mereka buat sendiri, produk untuk yang mereka buat saja, tapi produk tu boleh ada nilai komersialnya, yang mana lepas tu mereka, saya percaya kalau projek ini berjaya lah, insya-Allah projek ini kita satu sumber ekonomi baru yang mana ramai akan mencuburi ini dan tak nampak dah sampah sebagai sampah, tapi mereka sebagai duit dah. Sampah itulah duit. Okey, saya rumusannya, saya dapat rumusan program dari sampah ke duit ini adalah satu program yang sangat baik, yang mana memberi satu pendekatan kepada semua golongan-golongan lain, yang mana memberi peluang bahawa ada sumber alternatif lain yang dekat dengan kita, boleh dijadikan sumber pendapatan yang kita tanpa sedar, kadang-kadang kita tak tahu pun itulah benda yang dekat kita yang boleh jadikan nilai tambah kepada sumber pendapatan kita, dan tidak secara langsungnya menjaga kelestarian alam kita, dan juga untuk untuk generasi yang akan datang, kita dapat mengurangkan, tadi kata, lambatkan sampah, gunung-gunung yang sampah ni. Kalau ramai-ramai menyahut saranan ini, saya percaya gunung sampah ni tak akan hilang, akan dikurangkan, dan mungkin dah tak ada. Kerana masing-masing mengambil inisiatif, masing-masing. Lepas ni saya percaya, lepas ramai akan pergi dekat tempat tong sampah, kutip balik sampai barang-barang yang dia dah buang tu. Kutip balik, simpan dah. Nak bersama-sama dengan kita. Saya nak mengajak, ayuhlah kita sama-sama mengikuti program kita ini. Daftarlah dalam pendaftaran yang link pendaftaran kita bagi ni, kita akan lihat siapa peserta-peserta yang berminat mendaftar pada link yang baru kita beri ni, dan kita akan panggil mereka ni, dan kita akan ajak mereka bersama-sama dengan kita dalam program Zero to Hero at Wazan. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Iwan. Okay, jadi saya ulang sekali lagi, siapa yang berminat, peserta kat sini, peserta forum kita hari ini, siapa yang berminat untuk menyertai program Zero to Hero at Wazan, anda boleh klik pada pendaftaran. Kejap lagi nanti kita minta Dr. Semah hantar sekali lagi link link pendaftaran. Dia ada satu link kehadiran, satu tu link pendaftaran untuk kita lihat, nanti kita boleh bersama-sama tengok macam mana kita boleh bantu bakal peserta kita dalam program ini. Okey, jadi kita ketutupan masa, jadi kita tidak kepada Dr. Askia dan Dr. Zuroni untuk kita punya rumusan. Saya rasa kita bagi pada Dr. Iwan aja untuk buat rumusan yang tadi. Boleh kita terus kepada soalan-soalan Boleh. Alright. Okey, saya ada beberapa soalan dekat sini. First soalan daripada Encik Nasaruddin. Jadi soalan dia, apakah program selanjutnya untuk dikongsikan? Jadi ini tadi Dr. Iwan baru je jawab. Okey, jawapan dia adalah
Program ini adalah namanya program Zero to Hero Wazan yang telah dianjurkan oleh Fakulti Ekologi Manusia UPM bersama Wazan UPM, dan kita kita offer pada staff UPM, especially pada golongan B40, untuk kita transfer knowledge bagaimana nak jadikan sampah tu kepada produk, bukan sahaja craft tetapi juga kepada satu benda lain yang memang kita dah cerita tadi, ialah baja. Okey, itu dia. Dekat sini ada soalan daripada Nur Hasmila Azra, panjang padahal dia ni kawan saya nak sebut nama dia ni panjang je. Okey, tak apa. Bagaimana hendak educate people yang berminat dengan sistem ini tapi dalam masa yang sama elakkan ruang di rumah seperti hoarders. Ini saya saya bagi pada Dr. Azkiah jawablah. Dr. Azkiah, minta maaf, soalannya semula, sorry. Soalan dia, bagaimana hendak educate people yang berminat dengan sistem ini tapi dalam masa yang sama nak elakkan ruang di rumah seperti hoarders. Maksudnya macam mana nak educate orang untuk join kita punya program ni, dan mungkin soalan dia, adakah kita boleh kita boleh benefit daripada program kita ni kan, untuk elakkan rumah kita jadi hoarders lah. Kita ni orang lama ni suka simpan barang, ada memori, botol pun kita simpan. Kenapa simpan botol ni? Botol ni adalah first saya pergi dating dengan wife saya, kami sama-sama kongsi botol mineral tersebut. Betul. Itu kita namakan sentimental value produk-produk itu. Walaupun kita mungkin merasakan itu seperti sampah, tak digunakan lagi, tetapi mungkin ibu kita ataupun ahli keluarga kita yang tinggal bersama ni, dia merasakan itu adalah sentimental value yang orang tak boleh usik, orang tak boleh buang. Betul, benar ada. Pada pendapat saya lah, macam mana kita nak educate ahli keluarga kita ni sama-sama melaksanakan recycle apa semua. Tadi Dr. Zuroni dah bagi contoh dah dia dengan anak-anak dia buat kotak kasut dijadikan, dia wrap dengan cantik-cantik dan digunakan semula kan. Okey. Saya pernah lihat saya lah, kawan-kawan saya ramai juga yang suri rumah Jadi mereka duduk di rumah mereka buat something contohnya macam botol plastik. Botol plastik yang kita beli kerepek kan, macam biskut ke kan, botol-botol plastik tu mereka buat dalam bentuk yes botol macam tu. Betul tuan moderator. Ini orang yang berminat, dia cantikkan, dia upscaling kan produk tersebut, dia jadikan, dia letak ribbon Orang yang kreatif ni dia boleh jadikan botol tu jadi satu produk yang dia boleh jana pendapatan keluarga dia. Jadi bila nak hari raya, dia marketkan, dia buat daripada botol-botol tu, dan dia marketkan dalam Facebook. Jadi di situ dia boleh menjana pendapatan keluarga dia. So kita nak educate memang bermula seperti yang Dr. Zuroni sebut, first kali kita kena ada kesedaran. Kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak buat. Jadi itulah tugas di jabatan kami, terutama Dr. Zuroni dan juga Dr. Irwan, melaksanakan program advokasi. Itu yang kadang-kadang kita buat program di sekolah. Pertandingan produk katalah daripada surat khabar dijadikan sesuatu bahan yang boleh digunakan. Itu pernah kita lakukan dulu daripada jabatan kami. Kita war-warkan kepada sekolah-sekolah untuk join aktiviti ini. Sebab kat sekolah-sekolah pun kita ada persatuan pengguna di sekolah-sekolah.
Itu education di sekolah, ya. Jadi kalau di rumah ni, ya, saya rasa tugas ibu bapa lah yang paling penting sekali, ya, untuk kalau kita boleh kumpulkan, ya, macam kotak-kotak letakkan satu tempat, ya, surat khabar, ya. Tapi kalau dulu kita masa zaman kita dulu, ya, Dr. Ipul, ya, kita banyak surat khabar kat rumah kan. Ya, betul. Dulu kami pernah buat tabung tau daripada surat khabar tu. Wah. Ya. Tengah-tengah Kami imagine. pernah buat tu tabung daripada surat khabar. Jadi selain daripada ibu bapa di rumah, ya, guru-guru juga penting, ya, untuk mendidik kita macam mana nak menggunakan sampah yang terbuang ni dan dijanakan sebagai wang, ya. Sebab yang saya ingat dulu masa saya kecil dulu, tabung yang kami buat tu guru saya yang ajar, ya, kat sekolah, ya, dia ajar kami. Dan gam yang kita gunakan bukan gam yang kita beli, ya. Kita beli tepung kanji, ya, tepung kanji buat sebagai gam, ya. Jadi kita laksanakan projek tu betul-betul di sekolah dan dia jadi tabung, ya. Baru-baru ni anak saya yang umur 10 tahun, cikgu dia pun ada buat program tersebut kat sekolah, ya. Saya sediakan tepung kanji buatkan sebagai gam. Tapi anak sekarang dia kata, "Mak, ni apa ni? Kita kena beli gam yang apa? Kan mereka biasa pakai gam yang biasa dalam botol tu kan." Mereka kata, "Ni tepung ni boleh ke melekatkan benda ni?" Ya? So pada saya lah, ya, kita educate daripada rumah, ya, apa yang kita pernah lalui dulu, ya, macam guna gam buat daripada tepung kanji, ya. Apa lagi? Macam-macam lah, ya, yang kita pernah lalui itu, kita boleh educate anak-anak kita. Dan anak-anak kita ni, ya, mereka akan educate kawan-kawan dia pula. Dan kawan-kawan dia ni, mak dia pun muda daripada saya. Kita ni Apple generasi yang dah nak masuk 50-an kot kan. Jadi yang grup-grup 30-an ni, mereka tak biasa dengan itu. Ibu-ibu yang 30-an ni kan, dia tak biasa. Jadi bila mereka tahu, ya, mereka pun membuat, beli tepung kanji dan buat gam tersebut. So education ni perlu, pada saya perlu dari rumah, ya, ibu bapa perlu dapatkan information, ya. Sekarang semua maklumat di hujung jari. So kita boleh transformkan sampah, ya, jadikan produk. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Dr. Askia. Okey, jadi kita ada lagi satu soalan. Ini khas untuk Dr. Zuroni daripada Dr. Mastura Ishak. Assalamualaikum, pada pendapat doktor, apa perbezaan antara recycle, upcycle atau 3R, reduce, reuse dan repurpose dalam membolehkan pengolahan barang terpakai untuk tujuan circular economy? Ni very spesifik ni. Apa tu? Jadi Dr. Zurani boleh jawab? Okey, terima kasih Dr. Mastura, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Dr. Ipul, Okey. Apa ni, terasa tadi Dr. Askia kata kita ni dah menghampiri 50 kan, dan hampir separuh abad dah Dr. Askia, So banyak pengalaman telah dilalui lah, Alright, untuk menjawab soalan daripada Dr. Mastura tu, sebelum ni kita dengar 3R kan, reduce, reuse, recycle, something like that lah. Dan kita ada repurpose, kita ada lagi lah macam-macam. Sekarang ni ada upcycling dan sebagainya, Okay, so reduce tu sebenarnya kita nak mengurangkan sampah, Jadi maksudnya ialah kita, kalau sebelum ni saya ada melakukan aktiviti ataupun research yang berkaitan dengan pengurusan sisa pekerja ke arah zero waste kan, Zero waste tu maksudnya kita nak kurangkan sampah, Jadi nak kurangkan sampah tu, so biasanya mungkin kita akan terus upcycling lah kan, kita guna balik semula produk yang kita anggap sebagai sampah tadi ataupun sisa buangan itu untuk kita jadikan sesuatu yang lebih berinovasi, berkreatif, So kita nampak dia punya ada value added di situ. Dan iaitu dia sebenarnya dia tidaklah merosakkan alam sekitar dan sebagainya. Dan kita nak kaitkan dengan konsep ekonomi, ekonomi sekular kita ada sekarang ni, So ekonomi sekular ni sebenarnya dia, kalau sebelum ni kita guna ekonomi linear tu daripada proses kita menggunakan barang itu sehinggalah kepada kita lupuskan saja, itu ekonomi linear.
And then sekarang ni kita come up dengan ekonomi sirkular. Sirkular ni lebih kepada bukan sekadar kita dispose, kita lupuskan, tapi kita gunakan balik semula ataupun kita upcyclekan dia untuk jadi suatu produk yang lebih baik, lebih menarik dan lebih kita rasa mempunyai nilai estetiknya tadilah kan nilai value dia tu ya. So itu kita namakan sebagai upcycling. Then kita nak bezakan upcycling dengan recycling. Recycling ni sebenarnya kita tersalah konsep Kadang-kadang kita nak sebut recycle. Sebenarnya itu adalah upcycling bukan recycle. Recycle ni kita kena hantar produk tu ke satu tempat yang khususlah untuk kita recycle. Recycle tu maksudnya kita nak jadikan suatu produk yang lain daripada produk yang asal tu. Katakanlah botol plastik tu. So bila kita kata recycle, kita takkan jadikan dia balik semula. Maksudnya bukan botol itulah. So dia akan jadi mungkin botol yang lain ke. So itu kita namakan recycle. Yang biasa ni adalah kita namakan sebagai upcycling. Di mana kita tambah baikkan dia menjadi suatu produk yang mempunyai nilai yang berkualiti. Kan daripada contoh yang saya tunjuk tadi lah. Kan pada bahan terbuang fabrik katakan. So kita akan jadikan bantal peluk katakan. Ataupun kotak-kotak yang Dr. Asri cakap tadi. Kotak-kotak tu kita boleh jadikan dia suatu yang lebih ada nilai lah kepada kita. Dan kalau kita pasarkan pun dia ada nilai di pasaran. So itu adalah beza dia. So terjawab tak Dr. Mastura? Saya rasa itulah jawapan saya lah. Okey. Terima kasih Dr. Saiful. Ya, terima kasih Dr. Zurani. Ni apa tu Dr. Mastura ni sebenarnya dia sekarang tengah buat pasal upcycling. Dia memang geng saya lah, tapi saya tak masuk dalam research dia tu. Research dia tu dia memang tengah buat upcycling. Sebenarnya bagus. Produk apa tu Dr. Saiful? Dia mana produk apa? Ada satu projek ni, projek upcycling daripada emas. National Airline. Okey. National Airline banyak sangat barang-barang termasuklah tayar. Tayar tayar kata terbang dia tu. Tayar yang dah lusuh kan jadi dia baju kebaya. Baju kebaya ya. Jadi dia nak jadikan produk lah. Daripada itu. Itu kita namakan upcycling lah. Yes. Betul. Saya pun tahu sikit. Kan kalau di Indonesia saya pernah tengok tu produk fabrik ni yang terpakai ni mereka buat macam anak patung kan jadi itik macam tu, cute. Ya, betul. Dan jadi craft tangan. Ya betul. Macam di Indonesia, Thailand, saya rasa Vietnam benda ni dah biasa. Saya rasa pasal tekanan hidup, benda tu boleh jadi barang. Jadi, kita pun boleh laksanakan tu. Lepas tu saya selalu dulu sampai sekarang lah kita ada buat buat MOU dengan universiti di Thailand. Masa mendiang raja sebelum ni, raja yang mati hari tu kan, raja tu dia adalah orang yang seni, dia suka seni. Dia sendiri memeriahkan apa-apa sahaja yang based on seni, craft dan sebagainya dekat dalam negara. Jadi dia memang support. Jadi most of duit yang dia laburkan juga banyak kepada ke arah tu. Jadi banyaklah kampung-kampung dia jadi macam program kita kan dekat Malaysia kan ada satu program yang satu kampung satu produk. Industri Satu industri. Dia buat style macam tu tapi motorcraft. Jadi orang ni buat ni. Jadi dia ada peraih dia yang dia lantik untuk ambil semua barang-barang ni dan jual. Jadi dia orang ni tak payah jual. Jadi dia buat macam tu. Jadi very very good lah. Saya nampak macam tu. Okey. Ni soalan yang very general. Kita punya forum ni kita ada ni kan, kita record dan juga kita akan ulang semula ke? Terus Mak? Ya ada. Kita akan share semula di Facebook nanti. Okey ya. Alright, kita akan siarkan semula di Facebook. Nanti minta tunjukkanlah Facebook mana boleh dekat chat ni. Facebook mana mungkin dia orang boleh tengok nanti. Okey, soalan daripada Nurin Azmi. Ini mungkin boleh tanya dengan siapa saya nak tanya ni? Doktor ni lah. Saya rasa Doktor Iwan boleh ni. Dr. Iwan. Fast fashion and mass production nurture unhealthy consumption as consumer easily thrown away product because they are cheap, replaceable and consumer lack
product emotional attachment. Ini tinggi level soalan ni. As we can see, there are many eco and RM2 shops selling cheap plastic container, toys and etc. Which how upcycle of used product can be as desirable as compared to manufacturing product. So maksudnya macam mana kita nak compare, macam mana kita nak lawan apa tu barang-barang eco, kita sebut je lah eco kan, yang barang-barang kedai RM2 ni eco apa lagi banyak kan. Yang satu tu ada bunyi Jepun tu kan. Satu lagi dengan barang upcycle yang kita buat ni, apa yang kita nak bezakan atau macam mana kita nak capture people to look at this kind of product rather than that. Okey, terima kasih. Soalan ni memang agak mencabar juga soalan ni. Tak apa, orang yang selalu duduk dalam kereta biasanya dapat banyak idea untuk jawab soalan. Sebab tu dia keluar tu, dia nak mesti yang soalan yang mencabar dan keluar tempat kita kasi ilham. Okey, soalan tu saya rasa macam mana kita nak nak bersaing dengan produk-produk yang ada di pasaran seperti yang macam Eco RM2, Daiso, semua tu lagi yang Ubiso, semua ni yang mana menghasilkan produk-produk yang very ada nilai komersial tinggi tapi menjual dengan harga yang rendah. So, macam mana kita nak compete? Okey, saya boleh bagi pandangan saya lah. Dan kita boleh menyatakan produk ni dihasilkan oleh masyarakat komuniti sekian-sekian, komuniti oleh ibu tunggal. So benda-benda begini kita masuk ke elemen tu. Kedua, kita boleh gunakan elemen guna logo kelestarian itu, user friendly, eco friendly. So benda-benda ini menyebabkan mampu menarik masyarakat kita. Saya percaya produk yang ada di pasaran, contoh di kedai Eco RM2 tu. So mereka tidak ada, saya agak selalu juga ke sana lah. Mereka tidak ada elemen-elemen macam kata keprihatinan masyarakat. Contohnya produk ini dihasilkan oleh serta-serta masyarakat menggunakan produk terbuang. Mereka tidak ada logo-logo begitu. So kalau kita masukkan elemen-elemen atau mengatakan trademark, produk ini dihasilkan daripada produk-produk terbuang, dihasilkan oleh sekian komuniti yang B40, ataupun dihasilkan daripada daripada sampah produk kotak-kotak itu ataupun daripada isi rumah, baju-baju itu. So kita masukkan elemen-elemen begitu pada packaging kita sendiri. Saya percaya dia mampu menarik minat. So saya percaya juga masyarakat Malaysia ini sangat prihatin tentang tentang alam sekitar kita ini. So kita dah mengalami banyak isu alam sekitar seperti pemanasan global, pembuangan sampah yang agak tidak terkawal. So kalau kita masukkan elemen-elemen begini, ada punya produk yang dihasilkan oleh kita sendiri daripada produk-produk kita semula itu sendiri, mampu menarik minat. Minat pembeli sendiri, kerana mereka sangat dekat di hati mereka itu sendiri adalah elemen alam sekitar itu, kelestarian atau penggunaan produk yang digunakan semula. Maksud kita daripada masyarakat yang terdedah kepada bukan terdedah, yang terkesan kepada ekonomi. So mereka bila kita masukkan elemen begitu, mereka lebih lebih dekat. Pasal kita dapat membeli jiwa pembeli itu sendiri. So itu yang saya dapat berikan tips lah bagaimana kita nak bersaing. So dengan yang masyarakat yang besar-besar itu. Okey, kita gunakan elemen-elemen yang kata membeli hati itu sendiri. Okey, terima kasih. Itu pandangan saya. Okey, terima kasih Dr. Irwan. Okey, itu dia. Beli hati. Dia punya kata kunci dia tu. Okey, soalan seterusnya kita ada daripada, saya rasa ni Dr. Nurhayati binti Muhammad Suki daripada PKU ni. Ni rakan saya juga ni. Saya ingin mencadangkan, ni bukan soalan dia nak cadang Saya ingin mencadangkan satu program One Stop Center untuk warga UPM berkonsepkan bring your own bottle, di mana warga UPM dapat mengurangkan penggunaan botol plastik dengan recycle botol plastik menggunakan produk hasil UPM seperti deterjen, tu nampak sabun mandi, sabun basuh, sabun basuh pinggan yang dibuat secara semula jadi. Mungkin perlu kerjasama dari beberapa fakulti untuk menghasilkan projek tersebut.
Ini saya pernah mimpi tu. Saya pernah mimpikan sebelum ini sebagai seorang design academician. Saya pernah kata, why not jika misal kata macam Tesco, jika Giant kan, dia jual shampoo, contohlah shampoo. Kita datang bawa kita punya own bottle, maknanya botol tu botol yang memang reusable. Bukannya botol yang dia jual, maksudnya syarikat-syarikat ni, syarikat sabun, syarikat deterjen, dia akan sediakan macam dispenser. Macam itulah. Jadi, rather than tunggu dia orang ni buat, mungkin kita sendiri, di UPM ni mungkin kita boleh guna. Kita buat kita punya own sabun basuh pinggan, mungkin kita boleh start dengan satu benda yang paling simple lah, mungkin sabun basuh pinggan. Kita ada dispenser tersebut mestilah ada ciri-ciri macam vending machine. Kita masukkan duit, dia akan keluar sabun tu masuk kat dalam bekas kita tutup dan bawa balik. Jadi tiada bekas yang kita terpaksa buang, okey, dan juga kita boleh jimatkan, mungkin kita boleh sebut tu sebagai kelestarian lah, contohlah. Ini adalah apa yang saya rasa Dr. Nurhayati maksudkan. Begitu. Jadi next soalan. Okey. Ini nanti siapa-siapa boleh jawab lah kot. As concern inilah daripada Nadiratul Syahira Hassan. As concern around today environmental problem increase, there is a growing need for consumers to accelerate the product disposal, such as product reuse and product life extension. So how we as practitioner or upcycler to encourage people to purchase upcycle product? Saya rasa ini ada kena mengena sikit lah daripada soalan yang pertama tadi yang bagi pada Dr. Irwan, tapi mungkinlah boleh dikembangkan sikit lagi daripada Dr. Zurani. Dia kata, so how was we as a practitioner or upcycler to encourage people to purchase upcycle product? Okey, so terima kasih. Mungkin boleh sekali kot dengan Cikgu Sal punya pertanyaan tu. Okay? Okey, so sebenarnya produk upcycle ni kita boleh pasarkan. Ya. Mungkin peringkat awal ni kita macam Cikgu Sal katalah, ya, semalu-malu apa semua kita nak pasarkan kan, ya. Sebelum kita pasarkan ke pasaran, mungkin di peringkat awal tu kita inform ataupun kita maklumkan pada kawan-kawan rakan-rakan terdekat dahulu ke kan, contohnya lah, macam Dr. Iwan jugalah, saya pun sebab dia ada studi dia buat hari tu ni produk yang di upcycle kan. Jadi bila dia frame cantik-cantik tu dan jadi cantik tu kita terpesona kan. Jadi dia war-warkan kepada ahli-ahli jabatan dia dulu. So bila daripada situ at least dia dah boleh satu teknik pemasaran jugalah kepada di peringkat macam rakan-rakan sekerja lah kita kata. Okey, kemudian kalau misal kata, sebab saya pernah juga ternampak sebelum COVID ni, di pasar-pasar tani, pasar-pasar malam kan ada mereka jual produk-produk yang recycle ini. Jadi sebenarnya dari segi perasaan malu apa semua tu kita letak jauh-jauh lah. Kita boleh kurangkan perasaan malu tu. Yang penting kita nak meneruskan kehidupan kita. Jadi at least daripada situ kita boleh tambah sumber duit kan, Dr. Ipoh kan. Tadi poket kita dah makin nipis ke apa semua tu. Jadi at least kita boleh tambah sikit, bagi tebal sikit poket kita, money kita yang ada tu. Jadi dari segi kita nak menggalakkan people dari segi membeli tu pula, mungkin kita kena, sebab sekarang ni kita ada melalui media sosial, macam Dr. As cakap tadi tu kita buat TikTok ke, and then daripada dalam IG dan sebagainya lah. Saya tengok dalam IG pun banyak yang sekarang ni saya rasa the best way is through IG lah kot saya rasa. Itu adalah cara ataupun teknik pemasaran yang memandangkan kita berada dalam PKP apa semua, masing-masing duduk di rumah. Jadi masing-masing cuba menggunakan jari, ujung jari semuanya melalui internet, dan banyak mereka search through IG lah. Jadi kita pun akan order barang daripada situ. Daripada situ kita boleh lihat produk ni harga macam ni, dari segi kualiti apa semua lah yang dimaklumkan. Jadi daripada situ mungkin kita boleh juga
galakkan through IG dan sebagainya lah untuk produk-produk yang kita recycle. Jadi kita buatlah cantik-cantik lah sikit, and then kita beri info kat situ, boleh mengurangkan masalah alam sekitar, boleh apa-apa semualah kita letakkan di situ tips-tips dia. Jadi daripada situ mungkin bagi mereka yang mempunyai kesedaran, so mereka akan menggunakan produk-produk inilah yang secara tidak langsung. Okey. Lagipun dia lebih murah kan. Kita janganlah kita letak harga tu setanding dengan harga yang di luar sana kan. So kita kurangkan sebab kita menggunakan produk-produk yang sedia ada, yang kita ada kan untuk menambah baik je dari segi nilai di situ. Okey, itu Dr. April. Okay, terima kasih Dr. Zuroni. Okay. Alright. Ada tambahan Dr. Askia sebelum kita wrap up? Okey, merujuk kepada persoalan Puan Salmina tadi ya. Untuk memang sebab saya pengkaji micro enterprise ya, untuk memulakan jualan tu memang satu perkara yang majoriti usahawan dia menceritakan pada saya untuk memulakan jualan, mereka rasa segan, mereka rasa malu, mereka rasa bimbang ya, bimbang dengan nak jual produk mereka ni ya. Terutama kalau macam projek kita ni yang sampah ke duit ni ya, saya akui ya ada perasaan tu. Sebabnya kita punya masyarakat ya masih baru ya dalam situasi kita nak jualkan produk-produk yang hasil sampah ni ya untuk dijadikan duit. Kita masih baru. Sedangkan negara Asian lain dah satu perkara biasa, dah jadi satu kebanggaan pula ya, mereka jual produk yang fabrik terbuang, terpakai ya dan dijual ya kepada pelancong-pelancong terutamanya ya. Jadi usahawan yang dalam bidang ini ya, kita insya-Allah kalau anda dah mulakan, diteruskan dengan jualan produk ini ya, akhirnya situasi segan tu akan lupus ya. Anda akan jadi rasa bangga dan happy dengan produk yang you hasilkan, dan produk you pun diterima oleh ramai orang ya, insya-Allah ya akan diterima oleh ramai orang. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Dr. Askia. Jadi dengan itu saya rumuskanlah inilah yang kita nak kita nak tunjukkan, yang kita nak offer kepada peserta kita dan bakal peserta tentang program Zero to Hero. Okay, untuk mengambil poin-poin tadi, kita dah nampak kita dah tahu jenis sampah dan jenis sampah. Duit tak ada jenis, duit tu je. Okey, jenis sampah yang kita boleh buat kita boleh buat duit lah, senang cerita. Dan juga bagaimana secara briefnya kita nak tukarkan sampah tu menjadi produk yang boleh mendapatkan income daripada sampah tersebut. Jadi itu dia. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada panel, Dr. Iwan, Dr. Zuroni dan juga Dr. Askia atas kesudian untuk berforum kita pada hari ini. Jadi saya ingin juga terima kasih kepada semua penonton ya yang join kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama kita sehingga akhir. Walaupun tadi kita ada hiccup kan, kita terputus siaran tapi anda semua datang balik. Kita dapatlah at least separuh daripada tadi yang masuk kan, alhamdulillah. Jadi sebelum kita tamatkan program kita pada hari ini, jadi macam biasa online kita akan ambil gambar bersama-sama. Okey. Jadi boleh tak semua untuk on kamera masing-masing. Okey, boleh sikat rambut, betulkan tudung seperti tadi. Saya rasa kuning tu sikit macam tu. Alright, mungkin kita Dr. je. Betul. Mungkin boleh unpin kot. Unpin Dr. Rosmah. Unpin gambar kita yang tiga ni kot. Ke macam mana? Sekejap. Tadi siapa yang pin?
Siapa yang pin tadi? Betul Wan? Dah, should be okay dah. Pin ke tak pin ke, should be okay. Okay. Alright. Nak buka ni, switch on the video. Okay. Camera, sorry. Tinggal satu page. Orang sibuk dengar live lah. Live pengumuman PM. Oh ya ke? 30 je. Ni, I dengar sikit tadi anak bagi. Suspend je. Okay. Tak apa. Kita Nanti kita ambil lepas gambar cepat-cepat, lepas tu kita pergi Ah. tengok pengumuman. Nak dengar juga ni. Okay, ready? Kita tinggal satu page je. Cik Nazar. Ready? Cik Nazar tak pandang kamera pun? Nazaruddin, Cik Nazaruddin. Cik Nazar suka ambil gambar daripada tepi tu. Okay, yang lain tak nak dia on camera. Okay, kejap ya. Okay, 1, 2, 3. Allah, tertekanlah pula. Kejap. Dr. Iwan tak on Sekejap ya. Okay, satu lagi. Sekejap. Okay, satu lagi. 1, 2, 3. Alright. Terima kasih semua. Okay, terima kasih. Dengan itu tamatlah program kita pada hari ini. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih kepada panel-panel kita dengan information yang begitu tepat dan padat. Jadi saya fikir untuk semua kita jumpa lagi jika ada rezeki, dan kita akan jumpa lagi pada program kita insya-Allah. Jika anda semua berjaya masuk, dan kita akan jumpa secara face to face insya-Allah. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita boleh jalankan program kita ni yang kita niatkan ni kerana Allah. Dengan itu Allah grant kita ataupun izinkan kita untuk bersama-sama ya, untuk berjayakannya insya-Allah. Jadi terima kasih semua. Daripada saya dari pihak Zero to Hero and Wazan mengucapkan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi insya-Allah. Ingat kos minda. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Dewan. Terima kasih semua. Terima kasih hadirin. Terima kasih atas soalan. Terima kasih. Mohon maaf sebanyak ada sikit hiccup tadi. Irwan kat mana ni bunyi? Macam je. Irwan dah sign ke belum? I stop recording ya.